Sebentar ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk makluman, kita akan mulakan sebentar lagi sebab ada masalah teknikal sikit. Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syahidah binti Samsudin selaku moderator saluran 1 mengucapkan selamat datang kepada para juri, para peserta dan para penonton ke Hai KMJ 2023. Bagi sesi yang ketiga, terdapat 5 wakil peserta yang akan membentangkan hasil inovasi masing-masing. Pertandingan ini akan dinilai oleh juri jemputan yang diketuai oleh Dr. Asmawati binti Muhammad Ali dari Kolej Matrikulasi Pahang, dan juri bagi saluran pertama ialah Puan Nur Eli binti Muhammad Rifan daripada PPD Tangkak dan Dr. Rosalina Abdul Rahman daripada Kolej Matrikulasi Perak. Untuk tidak membuang masa, kita akan mulakan sesi pembentangan sejurus selepas saya bacakan sedikit makluman buat para pembentang dan juga hadirin hadirat sekalian. Setiap pembentangan diberikan masa selama 7 minit, manakala sesi soal jawab pula akan diberikan masa selama 5 minit. Hadirin sekalian, saya mulakan dengan sesi pembentangan yang pertama yang diketuai oleh Puan Siti Roedah binti Mat Jemari dengan tajuk pembentangan Gol Suku Kata. Dengan ini dipersilakan. Sinopsis inovasi. Tercetusnya idea untuk menghasilkan gol suku kata ini adalah semasa pentaksiran tunjang komunikasi bahasa Melayu untuk murid-murid yang berumur 5 tahun. Didapati terdapat 4 orang murid yang berada di tahap 2 penguasaan suku kata KV-KV. Konsep inovasi gol suku kata ini adalah belajar melalui bermain atau fun learning. Murid dapat bermain secara individu, berpasangan juga berkumpulan. Isu atau masalah yang dihadapi adalah murid tidak dapat menjawab dan menulis dengan betul ejaan suku kata KV-KV. Objektif inovasi ini, murid dapat mengeja dan menyebut suku kata terbuka KV-KV dengan betul. Seterusnya, murid dapat menulis 10 daripada 20 suku kata terbuka KV-KV dengan betul. Kumpulan sasaran iaitu 4 orang murid prasekolah berumur 5 tahun. Responden dipilih berdasarkan penguasaan ejaan suku kata terbuka KV-KV melalui ujian pra yang telah dijalankan. Kumpulan ini telah menjalani ujian pra dan pos bagi tujuan membuktikan keberkesanan inovasi. Penghasilan bahan yang digunakan adalah mounting board, kertas warna, penutup botol dan juga keperluan seperti gunting, gam dan selotip. Kos bagi menghasilkan inovasi gol suku kata adalah hanya RM8.30. Ia bersifat murah dan juga berpatutan. Keberkesanan inovasi ini kepada PDP, ketika ujian pra dilaksanakan, murid ini mendapat 7/20 markah dan setelah mereka bermain gol suku kata ini secara berulang kali, ujian pos dilaksanakan dan markah yang diperoleh adalah 20/20. Impak inovasi gol suku kata ini bagi keempat-empat responden ketika ujian pra, mereka memperoleh markah 15 ke bawah dan setelah bermain
inovasi ini, mereka memperoleh markah 18 hingga 20 markah. Sebar luas dilaksanakan melalui PLC bersama guru-guru SK Gersik di sekolah, PLC bersama rakan-rakan guru prasekolah dari negeri Selangor dan Kelantan secara Google Meet dan juga kepada murid pemulihan SK Gersik. Selain itu, gol suku kata ini boleh divariasikan, iaitu bagi mengenal huruf dan juga membina ayat. Contoh, terdapat gambar di setiap gol. Murid boleh menjentik buah masuk ke dalam gol dan seterusnya murid membuat ayat daripada gambar tersebut. Di samping itu, gol suku kata ini boleh menjadi idea untuk mengenal nombor serta operasi tambah dan tolak. Ni ada nama dia gol suku kata. Apa dia? Gol suku kata. Gol suku kata. Gol tu apa gol? Nak sepak bola kan? Tapi kali ni cikgu buat ni, kita bukan sepak, kita nak jentik. Cuba awak ni keluarkan jari awak satu, yang ni jari tunjuk. Kita awak jentik. Pernah main jentik-jentik macam ni tak? Pernah macam ni. Macam tu. Pernah? Okey. Kita nak main ni. Ni jari awak ni kena kuat lah nak jentik. Sebab tak nak dah jentik macam ni dia. Tak masuk. Nanti dah kena bagi kat orang lain. Awak kena tengok awak nak jentik yang mana. Masuk. Boleh? Okey. Untuk yang pertama, awak kena pilih dulu. Awak akan dapat giliran yang keberapa. Okey, cabut undi mulai dari Aina. Aina giliran yang ke? Okey, Naila. Okey, tengok giliran masing-masing. Siapa giliran yang nombor 1? Wais. Lagi nombor 2? Naila. Sebut nama. Nombor 3? Umar. Nombor 4? Aina. Okey, sekarang awak gunakan ni garis ni, nampak? 1, 2, 3, 4 ni ada garis kan? Okey, awak guna garis ni, letakkan buah ni dekat atas garisan. Boleh tak letak kat sini? Tak boleh. Cikgu kata letak atas garisan. Okey, awak contoh awak nak masuk kat sana kan? Awak pergi yang sini. Ini. Tadi dia masuk kat mana? Lepas tu bila awak dah jentik kan? Okey, tengok kat sini. Awak kena tengok ni gambar apa ni? Nombor 3 contohnya gambar jala. Awak kena eja dekat cikgu. J-A, ja, L-A, la. Jala. Kalau betul, cikgu akan bagi ni, stiker. Contohlah awak dah eja betul kan? Aina dah eja betul, cikgu bagi stiker. Tampal dekat sini. Tampal dekat sini. Siapa dapat jawab banyak betul, banyaklah stiker dia. Boleh? Nak main tak? Okey. Dah sedia? Dah. Okey. Kalau agak-agak macam tak tahu kan, mula-mula lah tak tahu nak eja kan, tak tahu, cikgu nak kertas macam tu, nanti cikgu akan bagi ni. Awak boleh lah eja kat sini. Contoh kan, tadi jala ni, gambar dia jala nombor 3, awak cari kat sini nombor 3. Tak kuat kat sini. Pandai. Okey, tengok ni gambar apa Wais? Tadi, macam ni eja tadi. Pandai. Satu stiker untuk Wais. Terima kasih kepada pembentangan daripada kumpulan yang pertama. Baiklah, kita akan buka untuk sesi soal jawab. Dijemput Puan Nur Eli dan juga Dr. Roslina selaku juri jemputan kita untuk memberikan sedikit komen atau maklum balas bagi pembentangan tadi. Dipersilakan. Terima kasih. Doktor, saya dulu. Boleh? Okey. Tahniah diucapkan kepada Cikgu Siti Roida di atas inovasi Go Suku Kata ni yang sangat baguslah dan sejajar dengan hasrat KPM dalam
menerapkan aktiviti didik hibur dalam PDP. Okey. Soalan saya, okey. Inovasi cikgu ni objektif dia adalah murid dapat mengeja suku kata KV dengan betul. Okey. Sebab dalam video tadi tak nampak bagaimana murid tadi mengeja suku kata KV dengan betul daripada jentik tu. Nampak cikgu Siti yang mengeja. Okey. Mungkin boleh masukkanlah bagaimana kesan dia, impak dia lah bila dia kepada murid tadi. Okey. Yang kedua, murid dapat membatangkan sekurang-kurangnya 10 suku kata KV dengan betul. 10 tu berdasarkan yang goal suku kata tu ke? Yang ada, suku kata yang ada dalam goal ke? Dekat dalam goal suku kata tu ada 20 KV. 20 suku kata KV. Jadi objektif saya sekurang-kurangnya dapat mengeja dengan betul 10. Tu dah tercapai lah objektif. Okey. Yang ketiga ya. Okey, yang ketiga mungkin selepas dia mengeja, okey, cadangan saya lah, mungkin kit ini boleh datang dengan satu lembaran kerja ke ataupun macam penilaian kan, macam mana bila dia dah main goal suku kata ni, kita boleh dalam kit tu sekali mungkin boleh ada ejaan selain daripada 10 tadi kan, lepas dia berjaya sebagai aktiviti pengukuhan ya. Tadi soalan saya yang pertama tadi, itulah kita tak nampak dalam tu dia main tu dia boleh mengeja suku kata KV tadi tu. Sebab dalam video tu contoh, tapi kalau yang untuk real masa main memang nampak dia punya progress daripada murid tu tak tahu eja. So main banyak kali, nampak progress terus dia dapat eja. Tapi kerap lah main goal suku kata ni melalui sebutan dulu. Lepas tu bila dah ujian post dijalankan, ujian post melalui menjawab ujian atas kertas, nampak juga peningkatan, dia dapat menulis suku kata tu dengan betul. Jadi ujian post tadi pun boleh masukkan dalam poster cikgu lah, sebab cikgu letak graf kan, maksudnya sebelum kan murid tu mungkin itulah saya kata penilaian dia mungkin dekat worksheet tu dia tak boleh jawab. Lepas dia main goal suku kata ni dia dah boleh isi, so kita boleh nampak lah dia punya peningkatan kesan ya goal suku kata ni terhadap pencapaian murid tadi. Maksud Puan dekat dalam video tu sebelum dia tak dapat eja, dan pada main selepas tu dia dapat eja dengan lancar. Ya, sebab objektif cikgu yang pertama tu murid dapat mengeja. Betul. Kata kan. Jadi betul. Okey, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Puan. Sama. Okey, right. Assalamualaikum Puan Siti, Cikgu Siti ya. Waalaikumsalam. Cikgu Siti dari SK Gresik Tangkak. Ya, saya cikgu prasekolah. Bawah PPD Tangkak lah ni. Okey, baik. Saya ada beberapa soalan. Minta maaf lah saya tak berapa arif tentang sekolah rendah kan. Cuma saya nak tahu tentang KV tu apa? Suku kata KV tu. Konsonan vokal. Contoh bola. K, B. O, V. L, K. Lepas tu V, A. Bola. K, V. Konsonan vokal. Oh, okey. Terima kasih. So kalau macam tu kan, ada dalam poster ni dikatakan merentasi kurikulum. Apa yang dimaksudkan dengan merentasi kurikulum tu ya? Okey, saya punya ni nak tunjuk. Nampak tak? Tak nampak saya punya ni. Saya punya goal suku kata ni dia macam satu kotak carom. Ke belakang dia ke belakang sikit dia nampak. Tadi pun nampak macam kotak carom. Dia gunakan konsep menjentik, tak nampak Saya refer kepada poster. Bila besar enlarge poster tu saya boleh nampak.
Okey. Dekat saya punya goal suku kata ni ada 20 gambar KV-KV. Bola, jala, sudu. Saya nak kukuhkan penguasaan KV-KV murid tapi melalui bermain lah. Sebab kalau kaedah tradisional biasanya drilling, eja macam tu kan. Tapi ni saya gunakan konsep bermain lah. Maknanya kalau dia jentik masuk dekat goal tu, dia akan mengeja suku kata tu. Macam mana saya katakan merentas kurikulum, tadi dalam subjek bahasa Melayu kan, boleh juga digunakan dalam matematik. Contohnya buat operasi tambah sebab ada 20 goal. Contoh dia jentik masuk dekat goal yang ketiga. Okey, tambah jentik lagi masuk kat goal kelima. Jadi kat situ boleh buat operasi tambah. Okey, untuk sekarang ni saya suku kata KV-KV. Boleh juga buat ayat. Contohnya dia jentik masuk dekat gambar baju. Boleh buat ayat. Emak membelikan saya baju baharu. Jadi kat situ boleh buat ikut tahap. Contohnya untuk tahap 1 saya gunakan suku kata KV-KV. Goal suku kata dibawa kepada tahap 2, mereka boleh buat ayat. Boleh buat untuk bahasa Inggeris. Jadi semua subjek boleh guna ni. Bahasa Arab pun boleh guna yang sama. Tapi konsep asas dia ni lah menjentik. Menjentik buah ke dalam goal. Faham. Jentik tu maksudnya yang main carrom tu kan? Macam main carom lah dia punya ni. Psikomotor halus kanak-kanak. Menguatkan Okay, psikomotor halus. let's say kan sekarang ni bila tengok tadi, bila murid tu dia menjentik masuk dalam goal kan? So saya balik tanya, so adakah gambar-gambar dalam board tu, ada gambar-gambar dalam goal tu, ada gambar-gambar kan? Gambar-gambar tu Betul. boleh tukar-tukar. Dalam, surely Cikgu Siti ada buat kit kan? Inovasi ni ada buat dalam bentuk kit ke? Yang ada sekarang suku kata KV-KV yang 20 gambar tu lah. Tapi boleh juga ditukar untuk peningkatan lah. Maksudnya KV-KVK. Atau Maksudnya dia KV-KV-KV. disertakan sekali dalam satu kit. Okay? So gambar tu lepas boleh tukar-tukar. So boleh. adakah pelajar tu kena kira 20 saja? So ada gambar lain yang dibekalkan sekali ke dalam inovasi? Untuk goal suku kata yang saya buat ni memang 20 gambar ni lah. Untuk KV-KV lah. Tapi untuk perkataan yang lain boleh. Okay, lepas tu lagi satu untuk memudahkan proses evaluasi sebab saya punya barang ni besar. Saya punya goal suku kata ni besar. Jadi kawan saya dekat Selangor, dekat negeri lain, mereka nak buat, mereka perlukan kotak yang macam ni kan. Jadi saya hasilkan satu template. Template ni sama konsep dengan goal suku kata. Tak nampak template ni sama dengan goal suku kata, cuma di print atas keping kertas lah. Sama dengan konsep goal suku kata. Nampak. Maksudnya cikgu dia bagi option lain lah selain daripada untuk sebar luas, untuk memudahkan proses sebar luas. Okay, lepas tu kan saya tertarik juga dengan bila budak tu dijentik, maksudnya budak yang menjentik masuk dalam goal dia yang kena eja, betul kan? Betul. Okay. So kalau macam tu lepas tu ada worksheet. Saya suka juga dengan saranan Pak Andy tadi. Dekat situ selain daripada gambar-gambar yang dinyatakan kat situ, kita pun ada satu lagi worksheet untuk menguji. Maksudnya bukannya pelajar tu boleh mengeja berdasarkan gambar-gambar yang ada dalam board tu, tetapi bila kita elevatekan dia punya kemahiran mengeja tu, dia boleh sebabkan kita dah berlatih tadi kemahiran dalam board, kita ada satu lagi worksheet untuk menunjukkan peningkatan kemahiran dia mengeja tu. Okay. Menguji dan mengukuhkan. Okay. So tahniahlah Cikgu Siti sebab saya memang suka tengok benda-benda macam ni untuk murid-murid, dan cikgu pun dah membuat banyak sebar luas ke sekolah-sekolah ya. Dekat Tangkak lah, Melaka lah, Selangor lah ya. Okay, so tahniah. Itu saja soalan daripada saya. Okay, terima kasih Doktor, terima kasih Puan. Okay, terima kasih atas komen dan maklum balas yang telah diberikan oleh para juri.
Baiklah, kita akan berehat sebentar untuk persediaan bagi pembentang yang kedua. Okey, hadirin hadirat sekalian, sesi ini diteruskan dengan pembentangan video daripada kumpulan kedua yang diketuai oleh Puan Zuliana binti Mat Syukur dengan tajuk pembentangan Arabic Flip T Nawafis Hybrid. Dengan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ustazah Zuliana binti Muhammad Syukur dan sahabat saya Ustaz Syarifuddin bin Sulaiman. Kami daripada SMKS Gaman akan mempersembahkan projek inovasi kami yang bertajuk Arabic Flip T Nawafis Hybrid. Daripada refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu menunjukkan punca masalah yang dihadapi oleh murid ialah yang pertama, tiadanya bahan bantu mengajar mawjud yang boleh membantu murid menguasai penggunaan kolokasi frasa adjektif dan kata majmuk dalam pembinaan asas ayat bahasa Arab. Dan punca yang kedua, murid keliru dengan masalah-masalah seperti ejaan yang tidak tepat, penggunaan pola kata yang salah dan hilangnya hubungan antara kata dalam satu ayat. Berikut adalah signifikan pemilihan projek dan pembuktian dan berkaitan dengan projek bersama jabatan, agenda nasional, pelanggan dan pemegang taruh. Hasil daripada tinjauan masalah menunjukkan bahawa perhatian semakan, pelajar tidak boleh membina ayat dengan susunan yang baik, tidak pandai memilih perkataan yang betul untuk menyampaikan ayat difahami. Yang kedua, temu bual, respon pelajar mengatakan mereka keliru memilih perkataan yang betul untuk membina ayat. Dan yang ketiga, ujian sebelum, iaitu hasil analisis didapati 6 orang pelajar mendapat 13 markah dan ke bawah kerana mereka tidak menguasai kemahiran membina ayat dengan baik. 5W1H digunakan untuk menghurai permasalahan bagi murid-murid tidak mampu untuk membina ayat bahasa Arab dengan kolokasi bahasa Arab dengan betul. Terdapat 3 objektif inovasi ini dibina dan 3 cadangan penyelesaiannya. Berikut adalah penetapan sasaran bagi outcome inovasi. Maka daripada tinjauan masalah dan analisis yang dibuat menunjukkan saya perlu mencipta satu inovasi untuk menyelesaikan masalah ini yang saya namakan Arabic Flip T Nawafis. Maka daripada apakah dia Arabic Flip T Nawafis? Flip bermaksud kepingan boleh dilipat, T bermaksud tarakib iaitu kolokasi kata majmuk dan frasa adjektif dan nawafis dalam bahasa Arab yang bermaksud tingkap-tingkap perkataan pada kepingan bahan. Kit Flip T Nawafis mengandungi 2 paparan utama yang mewakili ayat yang dimulakan dengan kata kerja dan ayat bahasa Arab yang dimulakan dengan kata nama. Seterusnya, ia diinovasikan dalam bentuk 4 dinding atau keping yang boleh dilipat dan seterusnya setiap lipatan mengandungi 4 tingkap nawafis untuk menunjukkan perkataan ayat mudah tanpa ungkapan. Dan setiap ungkapan yang dilipat mewakili 2 kolokasi utama iaitu cara menambah kolokasi kata majmuk atau frasa adjektif dalam pembinaan ayat bahasa Arab. Semakan pakar juga telah dilakukan oleh Dr. Muhammad Iqbal bin Abdullah, merupakan seorang pensyarah Jabatan Bahasa Arab di Universiti Islam Antarabangsa. Terdapat 3 intervensi dalam tindakan yang dijalankan iaitu intervensi pertama memperkenalkan kit kepada pelajar-pelajar. Seterusnya intervensi yang kedua pembelajaran kendiri dengan mengaplikasi pendekatan flip classroom dengan memberikan kit kepada pelajar dan pembimbing untuk mengimbas QR code dan kertas jadual ayat. Dan intervensi yang ketiga, sesi soal jawab, latih tubi dan pengayaan dengan membina ayat melalui klip T Nawafis untuk pelaksanaan sesi ujian.
Refleksi kajian menunjukkan yang pertama, kaedah pemerhatian, ke-66 peserta kajian mencapai tahap 100% penguasaan bagi setiap item kemahiran membina ayat berbanding 35% sebelum intervensi. Yang kedua, kaedah temu bual, respon peserta kajian terhadap item keempat pula membuktikan bahawa kit flip Tina Wafi sangat membantu mereka menguasai kemahiran membina ayat dengan frasa adjektif dan kata majmuk. Dan yang ketiga, ujian selepas intervensi menunjukkan lebih baik berbanding sebelum intervensi dan peningkatan yang terbaik. Potensi inovasi untuk dikomersialkan. Yang pertama, telah mendapat pengiktirafan daripada penolong pengarah sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Pegawai Pendidikan Daerah Segamat dan SISC Plus Bahasa Daerah Segamat dan juga telah mendapat anugerah emas dalam pertandingan kajian tindakan daerah Segamat. Penyeragaman juga telah dilakukan di 2 buah sekolah daerah Segamat dan telah disebar luas kepada guru-guru di seluruh negeri Johor pada Seminar Bahasa Arab Negeri Johor, Hari Terbuka PPD Segamat dan program-program kecemerlangan bahasa Arab. Dan yang ketiga, inovasi kit flip Tina Waspis Hybrid sedang dalam proses cetakan dan pendaftaran MyIPO selepas mendapat permintaan dan sambutan daripada guru-guru dan ibu bapa pelajar. Impak pada organisasi. Yang pertama, murid. Peserta kajian mencapai tahap 100% penguasaan bagi setiap item kemahiran membina ayat berbanding 35% sebelum intervensi dan mereka telah hilang kekeliruan dan menambah minat murid untuk terus belajar bahasa Arab. Yang kedua, impak kepada guru mengurangkan beban guru semasa PDP dan menambah bahan baku mengajar yang interaktif dan mesra pengguna. Dan yang ketiga, peningkatan GPMP Bahasa Arab dan GPS sekolah. Sekolah telah mendapat pengiktirafan atas kejayaan guru dan murid pada inovasi yang cipta semasa Hari Terbuka PPD Segamat. Dan yang terakhir, menyaut cabaran pada Doktor Universiti untuk menyambut hasil kajian mereka tentang kepentingan kolokasi dan penghasilan inovasi. Justeru daripada kajian tindakan ini menunjukkan bahawa murid-murid tingkatan 1 Abu Bakar seramai 6 orang telah menguasai kemahiran membina ayat dengan baik melalui kit flip Tina Wafis dan membuktikan bahawa kit ini berjaya memperkembangkan kemahiran membina ayat dalam kalangan peserta kajian. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pembentangan daripada kumpulan yang kedua. Jadi kita akan buka untuk sesi soal jawab. Dijemput Dr. Roslina dan juga Puan Eli. Sekiranya ada komen atau maklum malas daripada pembentangan tadi, persilakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Okey. Ustazah sekarang ni di sekolah mana ya Ustazah? Saya sekarang di SMKA Segamat, Johor SMKA. Okey. So kalau saya tengok dekat sini ketuanya ahli kumpulan ni 2 orang aja ya Ustazah? Yes, ya. 2 orang sebab kami berdua adalah daripada guru yang mengajar tingkatan 1. Isu ni bermula pada tingkatan 1, Doktor. Jadi kami berdua, Ustaz Syarifuddin dan saya Ustazah Zuliana membina inovasi ini daripada isu masalah anak murid saya yang tidak tahu membina ayat menggunakan kolokasi, kata majmuk dan frasa adjektif. Okay. Dari mana datangnya idea nak buat flip lepas tu ada plastiknya. So kalau saya tengok tu sangat menarik lah sebab dan juga menjimatkan sebab pelajar tu dah boleh, murid tu dah boleh padam balik kan, lepas tu boleh guna lagi, tulis lagi. Okey, untuk pengetahuan doktor, sebelum ni saya ada buat satu inovasi yang saya namakan K-Sorof, kalkulator Sorof. Saya pun ada, boleh saya sharekan slide tak? Boleh. Boleh? Boleh, ya, boleh. Boleh ya? Okey, Boleh. contoh ya. Sekejap ya, saya share sekejap.
Okey, sekejap ya. Contohnya, kejap doktor. Ada banyak sangat ni. Sekejap ya. Macam buka. Okey, contoh ini adalah kes Sorof adalah satu sistem yang saya bina bersama sahabat-sahabat kumpulan Iqra dan Ustaz Syarifuddin juga adalah dalam kalangan kami Iqra, dan bermula daripada ini saya buat sistem Sorof untuk menengah atas. Jadi apabila saya dah guna sistem Excel ni berkotak-kotak dan sebagainya, cara bina ayat dan sebagainya, jadi bagi saya amat mudah untuk pelajar tingkatan 1 yang saya buat sekarang ni untuk menggunakan kotak tersebut. Tapi masalah isu yang saya hadapi ialah sekejap. Masalah isu yang saya hadapi sekarang ini ialah pelajar-pelajar dia tak nampak lagi tau doktor penggunaan flip tu macam ni. Contoh ya, saya ambil dia punya tapak utama. Okey, tapak ni ni adalah kalau tengok tapak ni asal di mana apabila saya gunakan flip T Nawafis ni, erti Nawafis adalah tingkap. Bila tingkap ni murid dia boleh, kalau kalau komputer sahaja dia tak boleh nak menulis, dia hanya klik-klik kan, tapi dah type. Tapi kalau budak menulis dalam ruangan kosong tu, bila kita masukkan daripada kata dasar, nampak tak saya punya ni? Kan? Saya tak nampak. Okey, jadi bila dia kita mula-mula kata dasar dia buat, dia campur dengan kata dasar tersebut dengan tarakib nakti ataupun frasa adjektif, ditambah di bawah tanpa mengubah kata dasar asal tu, ayat asal. Jadi menyebabkan murid-murid senang, mudah untuk faham apakah perubahan-perubahan apabila dimasuki dengan frasa-frasa yang lain. Jadi oleh kerana itu macam sebelum ni kan, anak-anak murid kita, anak murid saya sangat dia nak buat ayat tu dia terjemah daripada bahasa Melayu kepada bahasa Arab. Jadi lari dia punya sistem bahasa Arab tu. Jadi apabila saya menggunakan Flip T Nawafis ini dan saya gabungkan lagi dengan QR code di kanan kiri, video YouTube contohnya macam ni, video YouTube saya ada bagi video YouTube pada anak-anak murid saya. Saya ada buat live lah. Saya ada buat live di mana live ni tentang penerangan tarakib idafi, dan juga dalam klip T Nafis tu juga, kenapa saya namakan dia hybrid, sebab dalam klip tu juga ada juga saya masukkan dalam sukatan-sukatan dari tingkatan 1 semua bab. Jadi anak-anak ni dia boleh cari perkataan, dia boleh buat perkataan tu sendiri dan dia boleh menambah tarakib-tarakib dia sama ada dia menggunakan idafi dan sebagainya. Jadi dengan sebab kedua-dua daripada yang digital dan juga gabungan yang maujud yang sekarang saya gunakan ini, jadi anak-anak murid saya alhamdulillah setakat ini bukan sahaja anak murid saya, bila saya bawa ni kepada pelajar universiti, saya tercahut cabaran ini apabila saya buat kajian tentang kolokasi. Rupa-rupanya orang Inggeris telah menggunakan kolokasi ini dengan sangat bagus. Jadi saya aplikasikan penggunaan kolokasi dalam bahasa Arab. Jadi alhamdulillah apabila saya gunakan Flip T Nawafis ini, murid-murid dah nampak dah susunan ayat yang perlu dia buat, dan apabila tambahkan frasa adjektif ataupun tarakib idafi itu, mudah bagi dia untuk mengingat perubahan-perubahan tersebut. Okey. So Ustazah pun dah terangkan tadi semasa pembentangan. Okey, nak tanya Ustazah, adakah ini kali pertama memasuki pertandingan inovasi? Untuk inovasi yang baru ni tak, saya dah banyak memasuki pertandingan inovasi, sebab apabila kita dah sekali buat inovasi, pada saya dia akan menambahkan lagi untuk kita buat di mana kita berada, Penambahbaikan mesti kan? ada penambahbaikan dan juga banyak lagi idea-idea yang kita boleh bantu anak-anak murid lah insya-Allah. Ya, cuma Ustazah tak nyatakan lah dalam e-poster ni gambar-gambar Ustazah dapat anugerah ya. Ya ke? Ya, okey. Sebab ini So, baharu untuk yang baharu ni, yang saya pernah menang lah, untuk yang baharu ni saya telah menang peringkat emas untuk kajian tindakan tersebut, dan alhamdulillah baru-baru ni pun saya cuba untuk membentang untuk kajian ni, alhamdulillah telah dapat anugerah emas. So gambar tu tak ada sebab sebab ada sebut tadi dalam, saya rasa tadi saya ada sebut tadi dekat dalam pembentangan tu saya telah mendapat emas dalam kajian tindakan. ya. Okey, ada dinyatakan dalam poster tu.
Ya, Okay, ya. so Tapi dapat ada. all the best Ustazah. Semoga Ya. terus berjaya sebab My Ipoh pun dah dapat kot ya. Alhamdulillah. Cuma doktor Ya. semua saya rasa macam faedah impak siapa luar jangka saya bukan saja tajuk ini untuk tingkatan 1, malah apabila saya bawa kepada tingkatan 5 ada tajuk lain yang dia boleh create dengan inovasi tersebut. Yang ini. Lepas tu dan juga apa cikgu-cikgu saya yang mengajar bahasa Inggeris pun boleh guna untuk tajuk flip ini. So boleh apa nak kata mesra alam dan juga boleh merentasi kurikulum. Gitu. Itu saja dari saya. Okey, terima kasih doktor. Puan Neni sekiranya ada soalan? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Tahniah diucapkan kepada Ustazah di atas inovasi kit Arabic Flip T Nawafis Hybrid. Panjang nama dia Ustazah. Ya. Okey. Berdasarkan e-poster yang Ustazah buat ni, saya ada 2 soalan lah. Dari segi yang pertama, dalam objektif yang pertama, meningkatkan kemahiran pelajar membina ayat bahasa Arab dengan menggunakan frasa adjektif dan kata majmuk yang betul. Dalam poster Ustazah ni, keputusan dia, kesan selepas menggunakan kit ni tak ada ni saya baca dalam poster ni. Ya, sebab dia Dalam poster. sasaran Oh, yang dalam poster. utama. Itu sasaran yang utamalah dekat sini. Bagaimana sejauh mana kit ni berjaya meningkatkan kemahiran pelajar membina ayat. Ya, sebab tadi saya tahu Ustazah ada terangkan, berterangkan kan secara lisan. Dalam tu ada. Dalam apa tu? Saya dalam video ada kan doktor? Dalam video. Itulah. Mungkin sebab tu dia terlalu banyak nak masuk. Sebab dalam video tu untuk pembentang hari ni kan, yang e-poster yang tu sebelum ni kan yang kita nak baca. Faham. Okey, jadi Ustazah masukkan kesan dia ya. Nanti sebab tak ada dalam poster ni, sayang ya. Yang kedua, impak ya doktor? Impak kan? Impak ada doktor? Mencapai impak dia kan, peserta mencapai tahap 100% penguasaan bagi item kemahiran membina ayat berbanding 35%. Ya. Okey, itu dalam bentuk ayat lah. Ya, dalam bentuk ayat. Kalau ada datanya kan. Data. Data headcount ni kot ni yang saya paparkan ni kot tak ada kan. Data headcount pelajar. Ustazah buatkan graf. Nanti kalau tu masukkan dalam bentuk visual kan. Mungkin dalam tu dah penuh sangat. Saya hanya masukkan dalam ni saja, dalam data ni kan, dalam apa? Dalam slide saja. Ni dia punya markah markah headcount pelajar. Tu tak ada graf kot. Jadi sasaran dia dekat goal 1, goal 2, goal 3 tu Ustazah. Ya saya. Cari dia punya kesan, maksudnya selepas kita beri rawatan, kita bagi inovasi ni, kita nak tengok dia punya kesan mencapai tak objektif 1, 2 dan 3 yang Ustazah masukkan tu. Tu yang saya carilah dalam poster ni. Okey. Yang kedua. Yang kedua, dari segi penjimatan masa. Macam mana? Boleh Ustazah terangkan? Nampak tak saya punya slide ni? Nampak Ustazah. Tadi sebenarnya video tu tak habis lagi, tu ada lagi tapi dah diberhentikan. Tadi tu. Okey, kalau tengok daripada video ni, kita tengok ada impak selepas menggunakan inovasi ni. Pelajar daripada 24 waktu tu saya hanya menggunakan 2 waktu sahaja untuk mengajar tentang tajuk, frasa adjektif dan juga kata majmuk. Dan itu dia punya segi masa lah. Dan sumber manusia, kalau kita tengok sumber manusia ni memang budak tak bosan bila dia bergerak, VAK dia telah digunakan semuanya, dia seronok dan alhamdulillah peperiksaan pada pertengahan tahun telah 100% lulus untuk bahasa Arab kelas tingkatan 1. Jadi seterusnya kalau kita tengok sekejap ya, ni faedah luar jangka lah. Alhamdulillah dapat merentasi kurikulum, mengatasi isu bina ayat bahasa Arab, dapat digunakan oleh guru-guru lain, kemahiran berbahasa, pelajar menghafal, daripada dia menghafal teks, dia dapat berdebat secara spontan apabila dia menggunakan kit tersebut dan juga daripada tajuk i'rab, dia boleh gunakan juga dia buat ayat untuk tajuk i'rab bahasa Arab. Itulah antara yang
saya dapat impak untuk kit Arabic Flip Nawafis ni. Mungkin saya terlepas pandang nak masuk sebab bila buat poster tu banyak sangat, saya tertinggal untuk letak impak outcome. Impak banyak, outcome tu yang saya tak tengok pada objektif tersebut. Itu dia. Ya betul Ustazah. Tu penting tu nak tunjuk keberkesanan Ya. inovasi kita kan. Betul. Okey, terima kasih Ustazah. Itu sahaja soalan dari Sama-sama. saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas komen dan maklum balas yang telah diberikan oleh para juri dan pembentang kita tadi. Seterusnya, hadirin dan hadirat, kita akan teruskan lagi dengan pembentangan video yang ketiga yang diketuai oleh Puan Nuraini binti Kamin dengan tajuk pembentangan Viradex Virtual Rat Dissecting Experiment. Dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum and a very good day. I am Khairul Baria, representing our group alias from KMJ, here to present our innovation entitled Viradex. What is Viradex? Viradex is an app developed to simulate a step-by-step procedures on rat dissecting experiment. Viradex can assist students to visualize the experiment prior to the real experiment. Apart from that, students can utilize Viradex to comprehend the experiment beforehand. As we know, experiments is a crucial component in matriculation biology syllabus, and because the skills of students to conduct an experiment is evaluated individually, hence experimenting skills is crucial to be mastered. Thirdly, effective educational technology encourages critical thinking and revolutionizes the learning process. Simultaneously, it can broaden the students' intellectual abilities. Therefore, our objectives are to build an interactive and user-friendly app which are freely accessible to enhance the students' practical skills and theoretical comprehension of rat dissection experiments. So, what are the uniqueness of Viradex? Well, it is a free app that integrates technologies which are convenient to access, interactive, and simple to use. Here are the steps on how Viradex are produced, which starts by choosing the experiment and analyzing each steps in the experiment, then recording a step-by-step video while editing the video that have been recorded. After that, inserting the video in the Adobe Anime software to add interactive buttons. Lastly, registering it in the Play Store for it to be an Android app. Here is 2 simple steps on how to use the app. First, students can download the apps on laptops or any Android devices such as mobile phone or tab. Finally, students play the interactive video by following the instructions until the end. This is how the app is utilized. This is the actual video simulation of Viradex.
Methodology of research. This research involved two experimental groups. The first group of 4 classes with 51 students utilizes Viradex, while another 2 classes of 38 students using the conventional lab manual. 2 different teaching and learning methods were implemented correspondingly. The students then sit for practical session and marks for dissecting skills were recorded. Questionnaire were distributed to all respondents after practical session was completed. Based on the survey, all students using Viradex succeeded to complete their experiment in under 1 hour. This is beneficial as more time can be used for discussion between the students and the lecturers. Mean of student marks when using Viradex surpasses the mean of laboratory manual book. This concludes that Viradex app provides a genuine and effective lab experience for students. All respondents agreed that Viradex app helps them to conduct the dissection process accurately as per standardized procedure. Viradex application is instrumental in executing the rat dissection experiment proficiently. Project Portability Assessment. Viradex is excellent when used using Android and laptop platforms, having smooth and responsive interface. Plus point of Viradex is it can be used offline. Viradex effectiveness. First, it is free. Secondly, user-friendly. Thirdly, can be used both ways, before or after the experiments. Fourthly, very cost-effective experiments. Fourthly, very cost-effective in terms of raw materials. And finally, students can use beforehand for skills acquiring. Viradex project scalability is that first, to include app usage in iOS platform. Second, to come up with detailed explanation. And third, to further plan on building apps for other experiments. Viradex achievement. Thank you. Thank you. Okay, baiklah, terima kasih kepada pembentangan daripada kumpulan yang ketiga. Dengan ini kita akan buka untuk sesi komen atau maklum balas daripada para juri kita iaitu Dr. Rosalina dan juga Puan Eli. Sekiranya ada komen atau maklum balas, dipersilakan. Saya dulu ya. Okay, Assalamualaikum kumpulan. Berapa ya? Viradex. Viradex. Tapi app tu pun nama Viradex kan? Kumpulan, waalaikumsalam doktor. Kumpulan kami nama Aureus. Aureus. Okay, Aureus. Apps-nya adalah Viradex. Okay, right. Ya, betul. So, satu apps, pembangunan apps lah kalau kita tengok kat sini kan. Pembangunan apps yang menarik ya, kerana dia menggunakan instead of us using rats yang kita bedahkan tikus, kita boleh gunakan ni, tapi digunakan sebelum lab tu, betul kan? Betul. Okay, right. So, adakah ini satu kajian tentang keberkesanan apps ataupun nak menunjukkan bagaimana nak membangunkan apps? Ini adalah kajian mengenai bagaimana apps itu boleh digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan pencapaian pelajar. Pemahaman dan pencapaian pelajar kan? Okay, so cakap tadi dekat sini boleh dapat daripada Google Play Store. Play Store kan? Betul. Okay, boleh tunjuk tak dekat Play Store tu dekat mana yang ada ya? Sebab saya try nak download juga, saya cari dalam Play Store saya tak jumpa. Kita kena buka dekat dalam D5. Kita kena buka Play Store tu dekat dalam D5. Play Store dalam dekat D5. website KMJ.
Oh, dari website KMJ. Maksudnya bukan Ya. bukan Google Play Store lah. Bukan. Sekejap. Jadi hanya warga KMJ sajalah boleh gunanya. Dan kedai delivery semua bawah warga Sekejap ya doktor. Kenapa error pula? Kat ORC kan? ORC. Dekat bahagian lab. Oh, kat sini. Sekejap. Apa ya? Kenapa error? Kena Oh tak, sebab tak pakai ni. Sebab bukan pakai akaun Delima. Alamak. Sekejap. Sabar doktor. Saya cuba cari dulu doktor. Baik. Okey, sementara tu boleh carikan kawan-kawan yang lain boleh carikan. Okey. So, saya nak tanya soalan seterusnya sebab saya pun syarah biologi kan. Kami tak ada apps macam ni. Saya nak tanya banyak-banyak tu. Okey. Boleh. So, kalau saya tengok tu maksudnya KMJ membuat video kemudian dia cut-cutkan video tu dan dia masukkan. Saya tengok dia macam lebih kurang macam app puzzle kan? Macam app puzzle. Tapi kita tak adalah tanya soalan. Bukan tanya soalan lah. Kita boleh berinteraktif kan. Kita tekan. Macam contohnya dekat mana nak letak pin dekat tikus tu. So kita tekan tab dekat mana-mana. Jadi more like app puzzle but not quite app puzzle. Dia virtual. Okay, not quite app puzzle. Sebab app puzzle tu dia akan bertanya soalan-soalan. Okay, so kalau macam tu kan, kalau kita tengok apps ni, dia lebih kepada kemahiran atau pengetahuan ke macam mana? Sebab dia berkaitan dengan amali kan. So bila berkaitan dengan amali, biasanya amali ni kita lebih kepada science process skill. Betul. Sebenarnya dia lebih kepada simulasi. Bagaimana sebenarnya pelajar tu dia nak gunakan macam mana dia nak buat red dissection tu. Jadi sebelum di kelas selalunya kita share waktu pre-lab dekat student. Jadi waktu pre-lab tu dia dah boleh guna apps tu untuk to simulate sebenarnya apa yang dia nak buat waktu red dissection. Jadi waktu tu lah dia akan dapat prior knowledge, dah boleh visualize. So nanti pada eksperimen yang sebenar dia lagi cepat. Ada apa bezanya dengan kalau dia menonton dalam YouTube? Beza dia kalau YouTube satu hala, dia cuma boleh tengok saja. Tapi kalau guna Viradex dia boleh berinteraksi. Maksudnya ada two way communication. Maksudnya sebelum Viradex tu dia takkan play all the way through. Jadi bila dia kena tekan nak tahu dekat mana-mana, jadi dia kena tekan next untuk next. Ada dia tunjuk-tunjuk kan sebab tadi dalam apps tu dia tak berapa jelas sangat. Patutnya you all tunjukkan satu apps besar macam tu nak tunjukkan bagaimana dia berfungsi. Ada kejap ya doktor ya. Okay, sebab tak dah jumpa boleh masuk dah. Okey. Ini saya tunjuk. Tak nampak lagi. Boleh present. Okey. Ini adalah dekat. Lagi dekat lagi tak nampak. Oh ya. Ini kita letak dekat dalam website. So website ni adalah website KMJ ORC. Tadi. Okay, jadi dekat bawah ni, ni yang sebelum ni lah kita punya ada iSlide, yang ni kita punya Viradex. Jadi dekat sini lah kita boleh download dia. Melalui ini. So, hanya ada dalam website KMJ je kalau macam tu ya? Tapi kita benda tu dekat dalam D5 juga doktor. Jadi semua warga KPM boleh guna actually. Okay. Tak apa, nanti saya carilah. Saya nak share juga, boleh disebarluas ke KMPK. Boleh. Okay. Last thing, sebab kalau kita tengok red dissection ni is about reproductive organ saja kan. Okay, sebenarnya bila kita buat lab tu dia lebih kepada science process skill.
Dan kita tengok sebenarnya saya nak tanya apakah kepentingan kita sehingga kita membuatkan apps sebegini. Sebab kalau kita tengok the chance of soalan yang masuk ke dalam PSPM tu sangat rendah tentang RED. Ada explanation tak? Sebenarnya kita pilih red dissection ni sebab bagi kami lah, obviously kita rasa macam red eksperimen ni adalah do or die eksperimen. Maksudnya you only got one chance and that's it. Kalau kadang-kadang pun kita pun berhadapan dengan masalah tikus ada ataupun they have to share a lot. Jadi hopefully by having this red dissection app ni boleh membantu diorang untuk at least lah cuba untuk tengok dengan lebih dekat, try to do it on themselves first. Kalau kata dalam kes kita tak boleh nak dapat tikus pun at least diorang boleh ada hands on real view yang sebenar bagaimana dissection tu berlaku. Right. I'm looking forward to use that app. Okay, kita tengok lagi lah mendalami pemahaman. Anyway, congratulations. Saya suka juga dengan apps sebegini. Right? Terima kasih. Okay, terima kasih doktor. Okay. Dah tutup belum, Mat? Kiranya puan ini ada apa-apa persoalan? Boleh tanya ke sebab saya dengar bunyi. Oh, tak apa, boleh je. Boleh. boleh. Petang. Assalamualaikum. Tahniah diucapkan kepada Aureus ya. Biradat maupun apa tu international ya. Susah nak sebut. Okey. Saya ada pertanyaan lah. Lebih kurang sama dengan pertanyaan kita. Okey. Dia objektif. Puan tak berapa dengar sangat. Sorry Dia macam line dia putus-putus. Sekarang okey tak? Dengar ke? Ni okey sikit. Okey. Okey. Sebab dia kemahiran proses sains kan. Student ni boleh dissecting tikus lah kan. Jadi dalam video penerangan tadi kan lebih kepada membantu murid untuk saya nampak murid tekan. Jadi saya tak nampak hasil dia lah. Maksudnya kalau boleh tu sebab akhirnya dia mesti dapat sebab dia punya objektif ni number 2 adalah dari segi praktikal to assist student to prepare for a real life red dissection experiment. Tapi video tu saya tak nampak yang real life red yang dah siap dissect tu. Kalau mungkin boleh ada tunjukkan lah ya. Maksudnya kelebihan Viradex ni ya, sebab dah ada dekat dia punya objektif tu yang kedua tu ya. Sekiranya bila dia dah berjaya tu student boleh tak dia upload dia punya photo of dissecting rat yang dah siap dissect tu yang dah siap, so dia boleh upload tak dalam ni. Contohlah mungkin boleh buat satu mungkinlah cadangan saya ya. Okey, faham. Baik Puan Elly. Cadangan akan dipertimbangkan. Sebab menarik ni bila mungkin dia kan bila dia dah siap, so dia boleh upload dia punya foto tu sebab dah alang-alang dia tengok guna headset, so adalah way generate kat situ kan. Okay. Nanti kita akan cuba berbincang lagi lah how to concrete the macam nak cakap, nak konkretkan lagi data daripada the use of this Viradex. Okay. Dia dah lama dah student guna apps ni? Baru siap sesi lepas.
Oh, Jadi kan dia kan setiap sesi kan berbeza dia punya subjek kan. Jadi yang red dissection ni untuk semester 2. Jadi maksudnya next semester 2 lah baru kita akan try lagi penggunaan apps ni. okey. Baik. Okay. Pertanyaan saya sebab dia punya objektif tu nombor 2 tu dari segi praktikal kan. Praktikal tu maksudnya ada hasil yang dia dah buat lah, tapi dia punya pattern lebih kepada Tapi dekat dalam apa ni, dalam video tu kita bagi tahu pelajar yang gunakan Miradex beforehand dia boleh dia boleh finish the experiment lebih cepat, kurang daripada masa 1 jam. Jadi tu mungkin objektif yang kita boleh masukkan lah, sebab dia ada dalam keputusan tapi dia tidak ada dalam objektif tu, objektif inovasi. Dia adalah tu yang jadi dalam keputusan kita cari dia punya objektif dia yang mana. Okey, boleh. Saya. Okey, terima kasih Pak Eli. Okay, terima kasih kepada komen dan maklum balas daripada para juri dan juga para pembentang. Seterusnya, kita akan teruskan lagi dengan sesi pembentangan yang keempat, iaitu yang diketuai oleh Puan Nur Nasuha binti Hashim dengan tajuk pembentangan e-module Create Effective Map Using TechNote. Dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Berikut merupakan inovasi kumpulan kami iaitu e-module Create Effective Mind Map Using TechNote. Secara umumnya, pelajar dilihat kurang berminat untuk belajar subjek kimia. Walaupun dibekalkan dengan nota, pelajar masih dilihat sukar untuk memahami subjek ini. Bagi membantu pelajar untuk mengingat sesuatu topik dengan lebih cepat, salah satu kaedah pembelajaran yang sering digunakan adalah menggunakan peta minda. Peta minda tidak dapat dinafikan sebagai salah satu alat berfikir yang penting bagi menjana idea serta menghasilkan pemikiran yang kreatif. Namun demikian, pernahkah kita sebagai guru menunjukkan cara mencipta peta minda kepada pelajar? Oleh itu, inovasi ini dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran belajar serta memberi bimbingan mencipta peta minda kepada pelajar. Inovasi ini merupakan e-modul panduan kepada pelajar serta pensyarah untuk menghasilkan peta minda. E-modul ini merupakan modul pertama yang menunjukkan cara mencipta peta minda merujuk kepada CS atau DSKP. Di dalam modul ini, pelajar diperkenalkan dengan teknik TechNote
iaitu satu teknik menghasilkan peta minda dengan cara menghasilkan rangka iaitu framework daripada CS ataupun DSKP. Pelajar akan mengeluarkan 3 info penting daripada silibus iaitu title, headings dan important key points seperti yang dilihat di paparan. Berikut merupakan cara menghasilkan peta minda menggunakan teknik take note. Langkah yang pertama, pilih satu topik yang terkandung di dalam CS atau DSKP. Langkah kedua, bina framework menggunakan teknik take note seperti yang dilihat di paparan. Langkah yang ketiga, berpandukan framework take note yang telah dihasilkan oleh pelajar, pelajar akan menghuraikan topik yang dipilih dengan memasukkan butiran-butiran yang penting. Beberapa siri bengkel peta minda telah diadakan di seluruh Malaysia bagi berkongsi teknik ini iaitu di SMK Sultan Ismail, SMK Tambun dan SM Imtiaz Ulul Albab Melaka. Dan berikut pula merupakan contoh hasil kerja pelajar serta maklum balas yang kami terima. Untuk makluman semua, modul ini telah berjaya terjual lebih daripada 100 naskah di platform Shopee dan juga telah disahkan oleh pakar dalam bidang STEM. Inovasi ini telah didaftarkan di bawah Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Praktikal serta kebolehgunaan modul. Pertama, modul ini senang untuk digunakan kerana fail dengan format PDF boleh dibuka dalam semua sistem komputer dan juga smartphone. Kedua, modul ini dibangunkan tanpa melibatkan kos kerana perisian yang digunakan iaitu pages adalah percuma. Modul ini tidak terhad kepada pelajar yang mengambil subjek kimia sahaja, tetapi boleh juga digunakan untuk subjek lain. Dan yang terakhir, inovasi ini merupakan satu inovasi yang holistik kerana faedah diperolehi bukan sahaja kepada para pelajar dan pensyarah tetapi kepada kami iaitu pencipta modul ini kerana penghasilan modul ini menjadikan kami lebih kreatif dan inovatif. Berikut merupakan penghargaan-penghargaan yang telah kami terima. Modul ini juga didatangkan dengan halaman bonus iaitu cara melukis gambar menggunakan iPad serta perisian Procreate. Baiklah, terima kasih di atas pembentangan daripada kumpulan yang keempat. Seterusnya saya menjemput para juri iaitu Dr. Roslina dan juga Puan Ili sekiranya ada pertanyaan ataupun maklum balas daripada pembentangan tersebut dipersilakan. Assalamualaikum. Puan Nasibah ya. Ini adalah dari kumpulan The Innovators. Bukan. Double S. Double S. Oh, The Innovators sekejap ya. Okay. Double S. Okay, saya jumpa dah. Okay, so double S for High KMG ni. Right. Okay, so yang pertamanya saya ucapkan tahniah lah sebab akhirnya ada juga innovator yang menggunakan mind mapping ni ya. Sebab tak semua orang suka mind mapping ni kan. Betul. Terutama kalau pelajar-pelajar kalau kita tengok kan dia tak suka mind mapping ni. Dia kata leceh nak buat.
So Betul. even short notes pun diorang tak suka buat. Tapi apa yang diorang suka pun kita pun tak tahulah kan. Betul. Okay. Secara briefnya boleh tak Puan terangkan e-module ni sebenarnya apa? Brief saja. Okey, terima kasih Doktor. Assalamualaikum semua. So untuk e-module ni sebenarnya dia adalah guidance. Okey, dia adalah panduan, modul panduan kepada pelajar pensyarah. Yang later saya pergi dekat yang SM Imtiaz hari tu, masa tu guru praktikal. Masa tu diorang pun macam terkejut sebab diorang macam apa respon diorang masa itu adalah, oh ini rupanya fungsi di SKP. Okay, diorang Dia teaching guideline saja kan? Ya, guideline saja. So basically modul tu pasal mengenai step by step macam mana nak hasilkan mind map daripada silibus diorang. Itu Dan je. lepas tu you translate kan, kemudian you jual kan? Ya, betul. Brilliant. Zero cost and then 100% untung. Macam mana ya? Apa kata Tony Buzan kalau dia dapat tahu agaknya? Apa? Tony Buzan. Ya, pencipta tu. Saya tak tahulah tapi mungkin dia akan ambil saya bekerja lah kot. Sebab Tony Buzan bila dia mengajar, so dia expanding dia punya knowledge on mind mapping tu, akhirnya dia sampai satu curve tu dia memang menurun sebab tak ada orang nak gunakan. And then you datang, lepas tu you gunakan the guidelines solely daripada guidelines dia kan, of course. Lepas tu you pun menggunakan kesempatan tu dan dapat profit. So berapa tebal guidelines tu? So far dalam 40 pages. Oh, 40 pages untuk guideline saja ataupun you masukkan example? Ya, lebih kepada banyak example sebenarnya. Dan setiap sekali saya pergi bengkel, saya akan masukkan hasil kerja pelajar juga. Ya, okay. So yang tu nampaknya macam hard copy kan, tapi it's actually e-module, betul tak? Dia soft copy. Soft copy. So maksudnya you jual soft copy je lah ya? Ya, betul. Okay, right. So far macam mana sambutan pelajar bila dia extractkan dia punya knowledge tu by using mind mapping? Okay, sebenarnya untuk saya punya PDP, memang saya ajar student saya after habis je satu chapter terus buat mind map. Dan saya memang dah ajar kepada pelajar saya dan alhamdulillah dah sekarang topik 2 yang terakhir saya dah tak perlu cakap dah. So diorang dah tahu dan diorang habis je satu chapter diorang akan tunjuk saya basically summary of the topic yang dibuat dalam bentuk mind map. Okay, so kalau you buat inovasi ni kan, kalau kita tengok okay, dia dah terjual dah apa semua kan, tapi macam mana dengan keberkesanan dia? Keberkesanan mind mapping? Daripada feedback pelajar yang saya dapat, memang saya boleh cakap 100% positif lah. Sebab sekarang, selama ni the problem is especially macam contoh pelajar, dia tak tahu mana penting, mana yang macam tak penting. Dalam nota tu macam terlalu banyak info. So apa yang berlaku bila diorang rujuk kepada CS, baru diorang tahu oh rupanya this one is tak ada pun dalam silibus. So itu yang saya ajar dekat diorang. Oh, apa yang dalam silibus itu yang penting. So diorang basically the feedback is bagi tahu macam oh diorang faham. Dan menjadikan pembelajaran tu lebih kimia tu lebih mudah lah. Sebenarnya mind mapping ni is about organizing sebenarnya kan. Dia organizekan dia dalam keadaan yang lebih teratur. Okay. Okay, so kalau tengok dari segi poster you kan, you tak masukkan keberkesanan, Sevan Was tu ada, lepas tu is this your first time joining competition? Untuk take note ni ya. Ya, first time. Okay, jual dulu ya baru masuk pertandingan. Okay, so last question. Bagaimana apa dia next move ni? You dah macam ni. Next adalah
saya nak tambah baik the module of course, dari segi apa, dari segi konten, dari segi apa, nak lebih menyeluruh sebab sekarang dia hanya fokus dekat subjek kimia. Lepas ni saya nak masuk ke contoh-contoh mungkin daripada subjek subjek fizik contoh. Matematik. Ya, tolong jemput saya jadi penceramah. Sebenarnya untuk pengetahuan doktor, modul ni bukan saya buat modul ni baru pergi ceramah dekat sekolah, tidak. Sebenarnya hasil daripada ceramah ni saya guna sebenarnya teknik tu datang dulu. Okay, and then hasil daripada ceramah tu saya macam fikir, why don't we create a module like to documented what we did. So sebenarnya kalau orang lain mungkin buat dulu inovasi dan test dekat market. Kalau kami sharing dulu. Kami share the technique first and then the module came out later. Okay, maksudnya modul tu guideline untuk pelajar sendiri yang buat mind mapping kan? Betul, betul. Maybe in the future you nak buat dalam bentuk digital ke? Is that possible? Yes, memang sekarang pun dalam bentuk digital dan mungkin kita akan consider hard copy jugalah. I mean not the guidelines tapi cara untuk buatkan sebab dekat Google pun dah memang ada cara untuk buatkan mind mapping secara digital. Oh digital. Okay. Kekangannya adalah pelajar tak ada the device. Ya. Tapi apa saya boleh buat adalah scan dan kita digitalkan dia. So compare dengan batch yang COVID, batch 2000 berapa yang totally full lockdown tu, saya tak ingat. 2020. Ya, yang diorang ada peranti siswa juga. Masa zaman tu memang paling best lah sebab diorang can create digital mind map. Tapi saya perasan dua batch kebelakangan ni, diorang satu kelas tu seorang nak bawa iPad pun susah. So kekangannya kat situlah sekarang. Jadi yang saya boleh buat adalah saya ambil gambar, scan and then letak dalam modul lah. Dan harga di Shopee RM25 Ya, hasil di Shopee. Okay, zero cost dia dapat untung RM25. Brilliant. Okay, itu saja dari saya. Terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor. Puan Eli ada apa-apa nak tambah untuk ditanya? Selamat petang. Assalamualaikum Puan Nurnaza. Atas penghasilan inovasi nama dia Double S ni kumpulan ya? E-module. Ya. Okey, untuk soalan saya ada dua soalan saja. Okey, yang pertama, apabila saya lihat e-poster ni dengan penulisan, okey, dekat bahagian penulisan extended extract tu, dekat objektif dia saya tak jumpa. Tak tahulah dekat saya tak ada ke ataupun memang hilang dalam situ, tetapi dalam e-poster tu ada. Okay. First objective dia adalah to improve students' understanding of chemistry topics. So bila kita dah masukkan dia sebagai objektif tu, bila kefahaman tu diukur melalui pencapaian ataupun dari segi penghasilan mind map. Oh, okay. So kalau dekat poster tu saya ada letak to improve student understanding of chemistry topic. Sebelum tu saya tak perasan dekat extended abstract. Nanti saya tengok sebab saya tak ada dekat tak ada dengan saya sekarang the extended tu. Okay, actually sebenarnya objektif yang pertama adalah untuk membantu pelajar tadi Puan Nazwa cakap apa? Objektif ni yang pertama yang masa dengan doktor tadi, Puan Nazwa ada catatkan sini lah untuk menghasilkan satu modul kan yang betul. Mind map kan? Ya betul, modul tu menghasilkan mind map. Jadi tapi yang pertama tu dah jadi to improve student understanding of chemistry topics. Maksudnya adakah dia bina ini, saya macam dah agak confused dah. Ini untuk modul daripada
modul ini dia membina MAP, betul? Betul? Kemudian macam mana kita nak tahu objektif pertama tu dah capai, iaitu to Dicapai. improve student understanding of chemistry topic, sebab dia baru membina. Adakah kita anggap bila dia dah ada mind map tu maksud dia faham ke macam tu? Okay. So kalau so far saya tak ukur understanding tu menggunakan test tu, tidaklah. Tapi basically saya mengukur kefahaman tu daripada feedback dia orang. Tapi sebenarnya objektif utama adalah untuk meningkatkan kemahiran belajar sebenarnya. Objektif sebenarnya adalah untuk meningkatkan kemahiran belajar macam yang dalam video tadi. Okay, sebenarnya itu tujuan utama. Meningkatkan kemahiran belajar melalui penggunaan peta minda. So that's why saya ukur keberkesanan tu melalui temu buat. Ya, betul, yang tu saya setuju dengan Puan Asu. So sebenarnya yang utama adalah yang ikut video. Maaf Saya cari juga kalau contoh saya boleh masuk dalam teknok ni, tapi kena beli RM25. Nanti ada salah seorang daripada nanti dah jadi 100 modul yang terjual. Tapi sebenarnya tapi kalau saya bagi sharing kat sekolah tu free je. Maksudnya tak adanya saya jual modul tu kat pelajar, tidak. Okey. Soalan yang kedua, ada tak beza bagi student yang buat mind map tak guna yang ni dengan student yang yang buat sendiri, ada beza tak? Yang buat sendiri dengan boleh dibuktikan. Maksudnya bila dia ada mind map, mungkinlah cadangan saya, kita boleh membuat pembuktian keberkesanan inovasi kita ni. Maksudnya yang buat mind map ni mungkin ada peningkatan pencapaian murid. Yang tak buat, mungkin kita tengok, kita boleh nampak directly dia punya impact inovasi kita ni. Jadi dekat poster Puan Nasuha ni, saya tak nampak yang kesan dia, treatment dia. Bila dia ada ni modul ni, ada peningkatan dalam dia punya pencapaian. Macam tu lah. Yang tu belum Puan. InsyaAllah. Lepas ni kita akan buat perbandingan, insyaAllah. Mungkin kita akan buat R&D, mungkin perbandingan guna dengan yang tak guna mind map ni, ada perbezaan atau tidak. Betul. Okey. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. All the best. Terima kasih. Terima kasih kepada atas komen dan maklum balas daripada para juri dan juga pembentang. Hadirin dan hadirat sekalian, sesi ini akan diteruskan lagi dengan pembentangan video yang terakhir daripada Encik yang diketuai oleh Encik Teo Woon Chun dengan tajuk pembentangan Camlet Pictionary. Dipersilakan. Hello, ladies and gentlemen. Today, I would like to present my innovation product named Camlet Pictionary. First of all, allow me to introduce myself. My name is Teo Woon Chun, and I'm currently teaching at SJKC Peming, Telok Ramuya. I'm currently holding the post of Senior Assistant for Co-Curricular Affairs and also Head of English Language and Moral Education panels. Ladies and gentlemen, now let us watch a short clip to understand the problems faced by my pupils. Good morning, boys and girls. Today we are going to have Usa test. Are you ready? Yeah! What is this? I don't know. I don't know. Ini apa? Ayo, what kind of answer is this? Hiya.
based on the short clip presented just now, there are three main factors that contribute to the identified problem. First of all, is pupils' socioeconomic background, in which most of my pupils came from B40 families, and English language is not given great emphasis by their parents. And also, the pupils had narrow vocabulary range due to their lack of reading and low interest in learning English language. And last but not least, the existing reference books such as Picture Dictionary and also resource books available on markets involve only direct translation, and it does not provide the meaning of each word in context. Ladies and gentlemen, so these are the examples of reference book available on market. We have Picture Dictionary and also resource book. And these kind of books only give the meaning of each word in pupils' mother tongue, such as Bahasa Cina. So it doesn't provide an understanding in context for the pupils. So in the test, pupils did not understand the description given in the question and they couldn't answer the questions. Ladies and gentlemen, it is believed that Gamlet Pictionary, which is embedded with the four main components of the Gamlet model, can contribute to the mastery of English vocabulary by the end of the intervention. This innovation product is designed to assist pupils in spelling common nouns accurately based on the context clues given, and also it is aimed to develop positive attitude towards learning English among my pupils after using this innovation product.
Gamelot Dictionary is the best. Okey, baiklah. Sekarang saya buka untuk sesi maklum balas daripada para juri, Doktor dan juga Puan Ili kepada pembentang kita. Yang terakhir, dipersilakan. Hai, selamat Puan petang. Ahmad. Okey. Selamat Maaf petang. video, saya punya line ni tak berapa nak elok, jadi saya pilih sama ada nak on video ataupun mikrofon. Okey. Cikgu Teo, tahniah ya di atas inovasi Cikgu Teo yang nampak fun ya dalam belajar English ni. Dalam poster ya dan penulisan ni, saya tertarik nak masuk, nak tengok sendiri Gamelot Dictionary ni sebab daripada baca ni macam tak puas. Boleh ke Cikgu Teo tunjukkan ke? Boleh share ke macam mana dia punya Baik, terima kasih atas persoalan. Sebenarnya dia macam ni tau, dia is a physical module, then dia ada is a step by step self-directed module. So apa masalah murid saya lah, dia orang B40 dan dekat luar bandar dan dia orang tak minat nak belajar, dan saya nak train budak saya untuk learning at their own pace. That's why I use Gamelot, and because it encompasses like mastery learning. So if we look at their cognitive level, sebenarnya dia orang kat concrete operational level, in which I tried to give soft copy, but I think that's not really appropriate for them lah, because they need some hands-on activities. So it's like this. I think can see or not? Cannot. Cannot lah. Okay. Cannot lah. Ada nampak sikit. Nampak sikit lah. Boleh lah. Boleh lah. Okay, so ni preface yang saya tunjuk. I think I boleh tutup visual effect kejap tak? Boleh. Okay ya. Boleh. I rasa I tutup visual. Okay. 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 So it start with a preface. Then sini ada satu QR code. So bila mereka join QR code, dia orang join Telegram, ada dua tujuan. Satu, mereka hantar hasil kerja. Sebab kita ada kerja yang I ada assignment yang dia orang kena buat kat rumah. Macam sebab mereka tak boleh bawa gadget ke sekolah, jadi dia orang kena scan QR code dan siapkan tugasan, dan dia orang kena ambil gambar hantar. So bila tu saya boleh semak because by Telegram we can do some marking, Scrabble here and there. So I can give some positive motivational words for them. So then lepas tu dia macam ni, at home and in school. So this one is like at home task 1. So you can see at home task 1. Okay, so bila diorang datang sekolah, sebab diorang sudah dapat input kat rumah, scan QR code dan tonton video tu dengan some online games lah, different online games. So because for this module, because this is my starting point, so I focus dua benda, the jobs and occupation and workplace. Okay, so because dia CFR, dia banyak work categories yang keluar dalam peperiksaan. Jadi this is one of the chapters lah yang common dalam syllabus year 4, 5 and 6. So dia macam ni. So match it right. So diorang akan diorang datang kelas dan akan play collaborative game, dan lepas tu mereka kena match lah picture, dan diorang kena spell dan buat ayat. Ayat yang apa? Ayat yang dalam video yang mereka belajar sebelum ni, but with guidance lah, because their level is like quite low intermediate. So when we comes to the second one, so after they have joined this face-to-face class, so they have another homework that they need to do it at home, in which is they need to play the game. So this is a game that revise the previously learned knowledge. Okay, it's within context. Okay, I think I need to explain a bit kenapa saya keluar modul ni. Okay, so in vernacular schools, I'm not sure about SK. Most of us we learn English direct translation.
Macam zaman kita kan, ini doktor, teacher, guru. But sekarang soal tak sesuai. Kenapa? Tadi saya sudah tunjuk soalan. Dia sekarang bagi description tau in English, in simple description. So that's why I introduce learning vocabulary using context clues. So context clues that include a few like visuals, descriptions, and then they need to do some graphics, and then games to one of them is to stimulate their interest, and another one is to help them to understand the content better lah. So there are different items. This is I fill in the blanks item, and then when they come to class, they join physical collaborative activities. Then they play spelling game in class. So mostly the at-home task is aimed to give them input that I can save time to do instructional teaching. I can save my instructional time. And then the in-class task is aimed to, I want to test their understanding, I want to enhance, and then I want them to apply the words that they've learned at home. So at the end, they need to do Pictionary that I show in the video. They need to do some graphics here. Do some like a mind map, but they are free to do anything as long as it's picture dictionary. There's pictures, clues, and sentences about the context of the words of each word. For example, doctor. So they can say, he works at a hospital. He treats patients, something like that. So by the end of the intervention, they should know how to spell the words of occupations and workplace. So that's basically it's a kind of systematic structure on the learning module. Okay. Right. Okay, panjang lebar ya. Penerangan Cikgu ya. Aku tak faham. Okey. Sebab dalam poster ni kalau kita boleh masuk kan, maksudnya cikgu mungkin boleh sediakanlah sikitlah Google Drive pengenalannya so that kita boleh nampak, sebab objektif dia to assist pupils in spelling common nouns ya accurately. So daripada sini macam mana kita nak tengok modul tu sebenarnya dia berbanding, contoh kan dia ada textbook dalam dia punya kelas kan. Nak tengok kenapa kita nak apa kelebihan wow factor Gamlet Dictionary ni berbanding textbook kan yang guna dalam bilik darjah tu lah. Okay, should I answer? Saya kena jawab soalan? Boleh saya jawab soalan? Tak, saya tanya itu pertanyaan saya. Tanya. Okay, baik. Okay. Yang lain saya rasa macam nampaklah keberkesanan dan kebagusan ya inovasi Cikgu Teo ni ya. Sebab menghasilkan modul tu bukan perkara yang senang ya. Bergambar tu memang Cikgu Teo buat sendiri ke daripada awal? Dengan siap ada QR code, semua ada game dalam tu. Semua buat sendiri. Sebab tu saya excited nak masuk dalam modul tu. Saya nak tengok sebab bukan mudah ya nak membina sendiri. Banyak kerja tu nak buat game tu kan, dan bila Cikgu Teo kata dalam tu dia kena ada quiz, dia kena complete task tu, saya nak tengok task dia tu sampai dia boleh kemudian dia jawab soalan dalam modul tu kan. Tahniahlah ya Cikgu Teo di atas penghasilan inovasi ni, bukan kerja yang mudah ya. Okey, itu saja soalan daripada saya, silakan doktor. Right, good afternoon Mr. Teo. Good afternoon. Okay, right. So saya sebenarnya tak banyak benda nak tanya sebab kalau tengok kertas yang saya ni, perkara yang saya nak tanya semuanya dah dijawabnya. Maksudnya dekat sini bila kita baca dalam poster ni, e-poster ni ada sesuatu yang kurang ya. Ada sesuatu yang kurang tetapi telah pun dijawab dalam video. Bila tengok video, okey dia dah jawab, okey dia dah jawab. Cuma dalam elemen dalam e-poster tu elemen-elemen pertandingan lah. Contohnya seperti anugerah. Ada dapat anugerah tak? Ada dapat anugerah. Tak dinyatakan dalam poster ni. Ya, dalam video ada tadi banyak saya tengok. Ada. Ini hard copy by Ipoh baru dapat minggu lepas. Ya, banyak. Tapi dekat dalam poster ni memang ada IP application. Dapatlah, okey tanya. Cuma itulah saya kata kalau untuk e-poster ni elemen-elemen pertandingan tu
patutnya ditonjolkan dekat situ lah. Sebab kita dia poster ni macam seolah-olah dia macam promosi to your innovation. You see, kalau kita dapat banyak anugerah, to show the effectiveness of your innovation, so that would be better. Ya, okay. So itulah saya kata macam tak ada apa-apa sangat saya nak tanya sebab semuanya dah dijelaskan yang terperinci dalam video dan juga menerusi soalan-soalan yang Puan Eli dah jawab, dah sampaikan sebentar tadi. So as for me, overall it's very comprehensive, comprehensive. Cuma writing untuk poster dan juga penulisan dalam kertas kajian tu sedikit kurang dekat situ, tapi di cover daripada video tu tadi. Okay, tahniah diucapkan. Terima kasih Doktor. Okay. Terima kasih di atas komen dan maklum balas yang telah diberikan oleh Doktor dan juga Puan Eli kepada peserta kita yang terakhir. Okay, jadi dengan berakhirnya pembentangan daripada kumpulan kelima tadi, maka selesailah sesi pembentangan Hari Inovasi KMJ pada kali ini. Jadi terima kasih sekali lagi kepada para juri, para peserta dan juga para penonton atas kerjasama yang telah diberikan sepanjang sesi Hai KMJ kita pada kali ini. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi. Terima kasih. Apa? Dia punya modul tu nanti dekat situ ada QR code, dia main satu-satu. Ada yang dekat dalam rumah, ada yang dekat dalam ni. Nanti dia stop recording saya tak stop.